Naitwa Françoise, miaka 14. Tunasomba michanga, viko kilo sana, nafasi tukapeleka ni mbali. Tukalamuka na 4h30 tunamaliza na 8h juste. Tunaanza na 16h tunamaliza na 19h. Nilikuwa naishi bien na nilikuwa naenda kwa masomo. Baada ya kutumika jao kupata makuta kuemea. Huko na manga huku. Mwaye. Berdasarkan video sebentar tadi, kita dapat lihat bahawa isu mengenai buruh kanak-kanak ataupun pekerja kanak-kanak ini bukanlah merupakan satu isu tempatan sahaja, tetapi ianya merupakan isu global, di mana organisasi buruh antarabangsa ataupun International Labour Organization ILO mengeluarkan statistik bahawa terdapat 152 juta pekerja kanak-kanak di seluruh dunia pada tahun 2018, di mana 73 juta daripada jumlah tersebut merupakan pekerja kanak-kanak dalam sektor yang bahaya. Dan di Afrika dan di benua Afrika mencatatkan jumlah yang tertinggi, iaitu sebanyak 72 juta pekerja kanak-kanak, dan diikuti oleh benua Asia dan Pasifik iaitu seramai 62 juta kanak-kanak. Jadi perkara di sini kita dapat lihat bahawa isu buruh kanak-kanak ini merupakan satu isu yang sangat penting untuk kita perbahaskan, dan ianya juga merupakan isu global, bukan sahaja isu tempatan, di mana disebabkan itu ILO dengan kerjasama UNICEF di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah mengisytiharkan 12 Jun sebagai Hari Menentang Buruh Kanak-kanak Sedunia. Dan dalam isu ini ada dua pandangan, iaitu ada yang menentang dan ada juga yang menyokong. Maafkan saya. Yang menentang berpendapat bahawa kita tidak patut merampas masa kanak-kanak, di mana sepatutnya pada masa ini, pada umur kanak-kanak seperti ini, mereka sepatutnya bermain dan belajar. Tetapi ada juga yang berpendapat bahawa dengan membenarkan kanak-kanak ini bekerja, kita dapat memberi pengalaman, terdapat memberi satu pengalaman bekerja kepada kanak-kanak tersebut. Tetapi apa yang menjadi isunya di sini adalah paksaan dan bukannya pilihan. Isu di sini adalah paksaan terhadap kanak-kanak untuk bekerja ataupun forced labour, buruh paksa, dan bukannya diberi pilihan untuk kanak-kanak tersebut bekerja. Dan disebabkan itu, di bawah ILO sendiri terdapat dua konvensyen, iaitu Konvensyen 138 mengenai minimum age, iaitu umur minimum buruh kanak-kanak, dan Konvensyen 182 iaitu Worst Forms of Child Labour, iaitu bentuk pemburuhan kanak-kanak yang paling teruk, di mana Malaysia telah pun meratifikasi kedua-dua konvensyen ini. Konvensyen 138 pada 9 September 1997 dan Konvensyen 182 pada 10 November tahun 2000. Apa yang disenaraikan dalam artikel-artikel di bawah konvensyen ini adalah menentang buruh paksa terhadap kanak-kanak, kerana di seluruh dunia terdapat kanak-kanak yang ada yang terpaksa bekerja seawal umur 5 tahun, ada yang terpaksa bekerja di sektor-sektor yang bahaya, ada yang terpaksa bekerja tanpa rehat, dan yang lebih teruk, ada yang terpaksa bekerja tanpa diberikan upah, iaitu slavery. Dan di dalam artikel-artikel di bawah konvensyen ini juga telah menggariskan bahawa sebarang bentuk perhambaan, sebarang bentuk industri seksual, sebarang bentuk pelacuran, dan juga sebarang bentuk pekerjaan yang melibatkan aktiviti-aktiviti haram adalah tidak dibenarkan kepada kanak-kanak. Jadi setelah Malaysia meratifikasi konvensyen-konvensyen ini, Malaysia juga sebenarnya mempunyai undang-undang ataupun akta tersendiri
mengenai pekerja kanak-kanak iaitu Akta Kanak-kanak dan Orang Muda Pekerjaan 1966 dan yang terbaru telah dipinda beberapa peruntukan pada tahun 2019 menjadikan ianya sebagai Akta Kanak-kanak dan Orang Muda Pekerjaan Pindaan 2019. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita pergi dahulu kepada definisi. Definisi bagi pekerja kanak-kanak boleh dirujuk di dalam mana? Di dalam Seksyen 1A, Subseksyen 1, Akta Kanak-kanak dan Orang Muda Pekerjaan Pindaan 2019, Akta A1586. Okey. Seksyen 1A, Subseksyen 1 sebelum dipinda telah mendefinisikan kanak-kanak seseorang yang belum genap umurnya 14 tahun atau yang berumur sebagaimana yang telah ditetapkan oleh YDBA, yakni Yang di-Pertuan Agong melalui pemberitahuan dalam warta. Manakala orang muda pula bermaksud seseorang yang bukan seorang kanak-kanak dan yang belum genap umurnya 16 tahun. Baiklah, selepas dipinda pada 2019, Seksyen 1A Subseksyen 1 telah menggantikan tarikh kanak-kanak itu, yang mana kanak-kanak bermaksud seseorang yang berumur di bawah 15 tahun. Manakala bagi orang muda pula telah menggantikan takrif, iaitu orang muda bermaksud seseorang yang telah mencapai usianya 15 tahun dan di bawah umur 18 tahun. Selesai definisi, kita beralih pula kepada jenis pekerjaan yang dibenarkan untuk kanak-kanak. Baiklah kawan-kawan, dalam Seksyen 2, Subseksyen 2, Akta Kanak-kanak dan Orang Muda Pekerjaan Pindaan 2019 telah menetapkan beberapa jenis pekerjaan yang boleh dilakukan oleh kanak-kanak. Baiklah, seseorang kanak-kanak boleh diambil bekerja dalam mana-mana pekerjaan seperti yang berikut. Yang pertama adalah kerja ringan yang bersesuaian dengan kapasitinya di dalam urusan keluarga. Yang kedua, yang mana kerja di bawah dalam hiburan awam. Yang ketiga, kerja yang merupakan keperluan di bawah kerajaan ataupun negeri yang dijalankan dalam mana-mana sekolah, institusi latihan, dan yang terakhir sekali adalah kerja di bawah kontrak apprenticeship yang telah diluluskan oleh Ketua Pengarah Buruh dan salinan kontrak tersebut telah diberikan kepadanya. Baiklah, itu untuk kanak-kanak. Kita pergi pula kepada orang muda. Manakala bagi orang muda pula, Akta ini juga telah menetapkan jenis-jenis pekerjaan yang berikutlah. Yang pertama, kerja ringan yang bersesuaian dengan kapasitinya sama ada ia adalah urusan keluarga ataupun tidak. Yang kedua, kerja di dalam pejabat, kedai, yakni termasuk hotel, bar, restoran dan gerai. Kilang, bengkel, stor, pawagam, kelab ataupun persatuan. Yang ketiga, kerja perindustrian yang mana bersesuaian dengan kapasitinya. Dan yang terakhir sekali, kerja yang boleh orang muda kerja adalah kerja di dalam kapal yang merupakan milikan penjaga ataupun ibu bapa. Kemudian di dalam Akta Kanak-kanak dan Orang Muda Pekerjaan Pindaan 2019 memasukkan selepas Subseksyen 2, subseksyen yang berikut. Seksyen 2, Subseksyen 2A telah menyatakan bahawa umur minimum yang membolehkan seseorang itu bekerja adalah 13 tahun di mana hanya kerja ringan sahaja dibenarkan. Okey kawan-kawan, kerja ringan di sini bermaksud pekerjaan yang tidak mendatangkan bahaya dan keburukan kepada minda, mental atau fizikal seseorang ataupun kemampuan serta mengganggu kehadirannya di sekolah. Kemudian Seksyen 2 Subseksyen 3 pula memperuntukkan dengan syarat tiada orang muda perempuan boleh diambil bekerja dalam apa-apa pekerjaan dalam hotel, bar, restoran, rumah penginapan ataupun kelab, melainkan tempat itu di bawah pengurusan ataupun kawalan ibu bapa atau penjaganya sendiri. Okey, seterusnya menurut Seksyen 2 Subseksyen 4 pula, menteri boleh membenarkan seseorang kanak-kanak ataupun orang muda diambil bekerja jika dia berpuas hati. Dia berpuas hati bahawa sesuatu pekerjaan itu tidak membahayakan ataupun tidak berbahaya kepada nyawa anggota, kesihatan atau akhlak mereka. Kebenaran atau perintah tersebut boleh dikenakan syarat dan ia juga boleh ditarik balik ataupun
serta-merta ditamatkan. Untuk pengetahuan semua, Akta ini juga melarang kanak-kanak atau orang muda bekerja di mana tempat yang tinggi risikonya. Dalam Seksyen 2, Subseksyen 5, Akta Kanak-kanak dan Orang Muda Pekerjaan Pindaan 2019 telah memperuntukkan tiada seorang kanak-kanak atau orang muda yang boleh diambil bekerja dalam apa-apa pekerjaan yang berlawanan dengan peruntukan Akta Kilang dan Jentera 1967 ataupun Akta Elektrik 1949. Selain itu, Menteri diberi kuasa yang luas dalam menimbangkan sama ada boleh dibenarkan seseorang kanak-kanak ataupun orang muda itu diambil bekerja. Beliau juga boleh membuat perintah yang bertentangan dengan peruntukan akta ini jika beliau berpuas hati bahawa sesuatu pekerjaan itu memudaratkan diri kanak-kanak ataupun orang muda itu. Jadi itu sahaja daripada saya, maka saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya. Seterusnya kita masuk kepada masa yang dibenarkan untuk bekerja bagi kanak-kanak dan orang muda. Dalam Seksyen 4 Akta Kanak-kanak dan Orang Muda, iaitu Pekerjaan Pindaan 2019 menyatakan tidak dibenarkan kanak-kanak atau orang muda yang terlibat dalam pekerjaan untuk bekerja dalam tempoh 7 hari berturut-turut ataupun bekerja lebih dari 6 hari. Maksudnya di sini, kanak-kanak atau orang muda yang bekerja boleh bekerja dalam seminggu itu hanya 6 hari sahaja dan tidak boleh lebih daripada itu. So, pihak majikan sekurang-kurangnya perlu memberi break sehari dalam seminggu itu kepada majikan, kepada kanak-kanak dan orang muda. Seterusnya, untuk kanak-kanak, dalam Seksyen 5 Akta Kanak-kanak dan Orang Muda, iaitu Pekerjaan Pindaan 2019, menyatakan kanak-kanak tidak boleh bekerja antara pukul 8 malam sehingga 7 pagi kecuali mereka yang bekerja di bidang hiburan. Maksudnya, antara pukul 8 pagi sehingga 8 malam keesokan harinya, kanak-kanak itu tidak dibenarkan untuk bekerja kecuali jika kanak-kanak itu bekerja dalam hiburan awam, disebabkan akta ini tidak terpakai kepada kanak-kanak yang bekerja di hiburan awam. Yang kedua, kanak-kanak adalah tidak dibenarkan untuk bekerja lebih daripada 3 jam berturut-turut tanpa rehat dan perlu diberikan rehat sekurang-kurangnya setengah jam ataupun 30 minit. Dan yang ketiga, kanak-kanak dibenarkan untuk bekerja tidak lebih daripada 6 jam sehari. Dan kalau kanak-kanak itu masih bersekolah, waktu atau tempoh bekerja adalah tidak melebihi daripada 7 jam, iaitu bersamaan dengan waktu sekolah. Dan seterusnya, kanak-kanak tidak dibenarkan untuk bekerja dalam sehari tanpa ada 14 jam untuk tidak melakukan kerja. Maksudnya, kanak-kanak itu dalam sehari itu dia bebas daripada melakukan sebarang pekerjaan selama 14 jam terlebih dahulu sebelum memulakan kerja pada waktu atau pada hari itu. Okey, so kita masuk kepada masa bekerja yang dibenarkan oleh orang muda. Berdasarkan Akta Kanak-kanak dan Orang Muda, iaitu Pekerjaan Pindaan 2019. Dalam Seksyen 5, orang muda tidak dibenarkan untuk bekerja pada waktu-waktu berikut. Iaitu yang pertama, iaitu pada jam 8 malam sehingga 6 pagi keesokannya, kecuali mereka bekerja dalam bidang hiburan, pertanian atau kapal yang merupakan milikan penjaga atau ibu bapa. Seterusnya, orang muda juga tidak dibenarkan untuk bekerja melebihi 4 jam berturut-turut tanpa rehat dan sekurang-kurangnya perlu diberikan rehat selama 30 minit ataupun setengah jam. Yang ketiga, orang muda tidak dibenarkan untuk bekerja lebih daripada 7 jam sehari. Dan jika dia masih bersekolah, tempoh tersebut tidak melebihi waktu sekolah, iaitu melebihi daripada 8 jam. Yang terakhir, orang muda juga tidak dibenarkan untuk bekerja dalam sehari tanpa ada 12 jam untuk tidak melakukan kerja. So, jika dibandingkan kepada kedua-dua seksyen, hampir sama saja, cuma yang membezakan kedua-dua seksyen ini adalah waktu ataupun masa. Okey, so seterusnya kita masuk pada gaji atau upah. Pemberian gaji atau upah adalah tertakluk pada pihak majikan. Majikan berhak untuk menentukan jumlah gaji yang hendak diberikan kepada pekerja. Secara umumnya, tidak ada peruntukan atau akta yang menetapkan jumlah minimum yang sepatutnya diberikan oleh pihak majikan kepada pekerja kanak-kanak dan orang muda. Namun, terdapat situasi di mana pihak majikan ni telah mengambil kesempatan dengan membayar gaji yang rendah atau tidak setimpal dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Oleh itu, dalam Seksyen 8/1 Akta Kanak-kanak dan Orang Muda Pindaan 2019 telah memberikan hak
atau perlindungan kepada kanak-kanak dan orang muda jika majikan ini tidak memberikan gaji yang tidak relevan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Jika majikan tu jika majikan tu dia suruh pekerja ni buat kerja banyak tapi dia bayar gaji ciput je. Kanak-kanak atau orang muda tu boleh dilindungi dalam Seksyen 8(1) Akta Kanak-kanak dan Orang Muda Pekerjaan Pidaan 2019. Dalam seksyen ini menyatakan bahawa yang pertama, kanak-kanak atau orang muda yang bekerja yang merasakan gaji atau upah yang diberikan adalah tidak masuk akal, maka kanak-kanak atau orang muda tersebut boleh membuat rayuan kepada Menteri Buruh dan kemudiannya satu siasatan akan diadakan. Dan kemudiannya Menteri akan melantik satu lembaga yang terdiri daripada seorang anggota bebas sebagai pengerusi dan beberapa orang sebagai wakil pada majikan dan pekerja yang mana bilangannya sama antara kedua-duanya. Dan seterusnya, setelah sesiatan, laporan akan diberikan kepada Menteri Buruh mengenai pendapat dan cadangan, dan kemudian menteri tersebut boleh membuat satu perintah untuk menetapkan kadar gaji yang harus dibayar oleh pihak majikan. Dan pihak majikan perlu membayar gaji kepada kanak-kanak atau orang muda seperti yang dinyatakan dalam perintah tersebut, dan jika majikan gagal untuk membayar gaji seperti yang diperintahkan, maka ianya adalah menjadi satu kesalahan di sisi undang-undang. Ini adalah contoh kes yang mana ini saya ambil daripada berita harian, di mana seorang majikan, iaitu seorang pegawai pengurus sumber manusia, mewakili sebuah kilang barang elektrik didapati bersalah atas sebab mengajikan pekerja lelaki bawah umur iaitu berusia 17 tahun 4 bulan dan didenda kerana gagal untuk mematuhi waktu bekerja yang dibenarkan oleh undang-undang. Dalam kes ini, majikan telah mengajikan seramai 46 orang pekerja yang berumur kurang daripada 18 tahun untuk bekerja sebagai operator pengeluaran di kilang tersebut, dan mereka bekerja dari jam 8 malam sehingga 6 pagi keesokan harinya. Dan akhirnya Mahkamah Magistrate Ayer Keroh telah memberikan denda untuk membayar sebanyak RM2,000 ataupun penjara selama 20 hari kerana telah melakukan kesalahan mengikut Seksyen 6(1) Akta Kanak-kanak dan Orang Muda iaitu Pekerjaan Pindaan 2019. Dalam kes ni majikan tadi telah memilih untuk membayar wang denda sebanyak RM2,000. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Baik, saya akan masuk berkaitan dengan hal-hal berkaitan dengan undang-undang pekerjaan kanak-kanak. Antara perkara yang akan saya bincangkan dalam ini adalah penglibatan kanak-kanak dalam pekerjaan dalam sektor hiburan awam. Berdasarkan Seksyen 7(1) Akta Pekerjaan Kanak-kanak dan Orang Muda 1966 menjelaskan bahawa pada asalnya melibatkan kanak-kanak atau orang muda dalam bahagian pekerjaan hiburan awam melainkan lesen yang membenarkan telah dikeluarkan. Maksudnya kat sini pekerjaan hiburan awam yang melibatkan kanak-kanak atau orang muda memerlukan lesen yang telah membenarkannya untuk dikeluarkan kepada pusat hiburan tersebut. Lesen hanya boleh dikeluarkan oleh ketua pengarah buruh atau orang yang diberikan kuasa kepadanya. Jadi orang yang boleh memberikan lesen ini hanya ketua pengarah buruh ataupun orang yang telah diberikan kuasa kepadanya untuk memberi lesen. Seterusnya, ketua pengarah boleh mengenakan syarat yang difikirkannya patut pada lesen berkenaan. Jadi ketua pengarah tersebut boleh menentukan atau mengenakan syarat yang dia rasa patut yang ada pada lesen tersebut. Seterusnya, berdasarkan Seksyen 7(2) Akta Kerja Kanak-kanak dan Orang Muda 1966 menjelaskan lesen tidak boleh diberikan jika dia berpendapat bahawa pekerjaan itu berbahaya kepada nyawa anggota kesihatan atau akhlak kanak-kanak atau orang muda tersebut. Baik, maksud dekat sini ketua pengarah ataupun orang yang telah diberi kuasa untuk memberikan lesen tersebut tidak boleh memberi lesen itu sesuka hati jika pekerjaan hiburan awam itu akan membahayakan nyawa anggota kesihatan atau akhlak kanak-kanak atau orang muda tersebut. Baik, seterusnya kita pergi kepada Seksyen 7(3) Akta Pekerjaan Kanak-kanak dan Orang Muda 1966 menyebut ketua pengarah boleh membatalkan lesen yang telah dikeluarkan atas apa-apa alasan yang membolehkan dia enggan mengeluarkan lesen atau apabila berlaku pelanggaran syarat lesen itu. Jadi maksud dekat sini, ketua pengarah tersebut dia boleh membatalkan lesen yang dia dah keluarkan tadi, yang telah dikeluarkan
atas apa-apa sahaja alasan yang membolehkan dia untuk tidak mengeluarkan lesen tersebut, atau apabila berlaku pelanggaran syarat pada lesen tersebut. Dan juga Seksyen 7-3 juga menyebut dan pembatalan itu hendaklah berkuat kuasa serta-merta sehingga diketepikan atas layuan. Baik, kita akan masuk kepada keupayaan kanak-kanak dalam membuat kontrak. Seksyen 10 dan 11 Akta Kontrak 1950 memperuntukkan hanya orang yang telah mencapai umur dewasa yang layak untuk berkontrak. Maksudnya di sini ialah berkenaan keupayaan atau kelayakan seorang kanak-kanak itu dalam membuat kontrak. Berdasarkan Seksyen 10 dan 11 Akta Kontrak 1950, hanya mereka yang telah mencapai umur dewasa yang layak untuk berkontrak. Umur dewasa dalam konteks ini ialah mereka yang berumur 18 tahun, iaitu mengikut Akta Umur Dewasa. Seterusnya, kontrak yang dimasuki oleh mereka yang belum dewasa di bawah Akta Kontrak ialah kontrak itu terbatal, atau jika wujudnya keperluan, maka tuntutan boleh dibuat terhadap mereka. Maksudnya di sini, kesan kontrak kepada mereka yang belum mencapai umur dewasa, maka kontrak tersebut akan terbatal, dan atau jika wujudnya keperluan, maka tuntutan boleh dibuat terhadap mereka. Jadi maksudnya di sini, mereka yang mencapai umur dewasa sahaja yang layak untuk berkontrak. Dan jika seseorang yang belum mencapai umur dewasa telah membuat kontrak, maka kontrak yang telah dibuat olehnya itu akan terbatal. Akan tetapi berkenaan dengan kontrak perkhidmatan yang dimasuki oleh kanak-kanak atau orang muda, ianya terdapat akta yang khusus bagi melindungi mereka, dan akta tersebut adalah Akta Pekerjaan Kanak-kanak dan Orang Muda 1966. Baik, seterusnya kita pergi kepada Seksyen 13 Akta Pekerjaan Kanak-kanak dan Orang Muda 1966 yang menyatakan walau apapun yang berlawanan dengan peruntukan Akta Kontrak 1950 atau undang-undang bertulis yang lain, kanak-kanak atau orang muda adalah layak mengikat kontrak perkhidmatan melainkan sebagai majikan. Apa yang dimasukkan dalam Seksyen 13 ini, kanak-kanak ataupun orang muda layak untuk mengikat kontrak perkhidmatan sebagai pekerja, melainkan sebagai majikan sahaja yang tidak dibenarkan. Walaupun peruntukan Seksyen 13 ini berlawanan dengan peruntukan Akta Kontrak 1950 atau undang-undang bertulis yang lain. Seterusnya, mereka juga boleh mendakwa sebagai pihak yang menuntut tanpa wakil atau membela tindakan tanpa penjaga atau disebut ad litem. Jadi maksudnya di sini, kanak-kanak atau orang muda tersebut boleh memasuki kontrak perkhidmatan sebagai pekerja. Oleh itu, kontrak perkhidmatan yang dimasuki oleh mereka sebagai pekerja adalah sah dan boleh dikuatkuasakan. Walau bagaimanapun, berdasarkan Seksyen 13 Akta Kerja 1955, tiada sebarang ganti rugi atau tanggung rugi yang boleh dituntut daripada seorang kanak-kanak atau orang muda kerana melanggar sesuatu kontrak perkhidmatan. Dan tuntutan selain di bawah Seksyen 13 tersebut boleh dibawa terhadap mereka. Dan akhir sekali, saya akan masuk sedikit berkenaan dengan bagi mereka yang melanggar perundangan ini. Berdasarkan Seksyen 14-1 Akta Kanak-kanak dan Orang Muda Akta Pekerjaan Pindaan 2019 yang menyatakan sesiapa sahaja yang melanggar perundangan ini boleh dikenakan penjara sehingga 2 tahun atau denda tidak melebihi RM50,000 atau kedua-duanya, dan jika kesalahan yang berulang, penjara sehingga 5 tahun atau denda tidak melebihi RM100,000 atau kedua-duanya. Sudah setahun lebih kita dilanda oleh pandemik COVID-19, dan impak COVID-19 ini menurut Bank Dunia, jumlah penduduk miskin akan meningkat semula dengan mendadak, iaitu sehingga 60 juta orang setahun. Di Malaysia, Sekretariat Majlis Tindakan Ekonomi iaitu EAC telah mengeluarkan data bahawa sebanyak 600,000 isi rumah golongan berpendapatan sederhana M40 telah tergelincir masuk ke dalam kategori golongan berpendapatan rendah iaitu B40 akibat daripada pandemik COVID-19. Dan menurut Ketua ILO, International Labour Organization, Guy Ryder, beliau berkata bahawa pandemik ini memberi kesan terhadap pendapatan keluarga dan anak-anak mereka mungkin didorong untuk bekerja. Dan kaitan antara kemiskinan dan lonjakan buruh kanak-kanak ini adalah sangat jelas berdasarkan daripada beberapa kajian yang telah dilakukan, iaitu 1% peningkatan kemiskinan akan membawa kepada peningkatan 0.7% kenaikan buruh kanak-kanak. Jadi di Malaysia, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia iaitu SUHAKAM
telah menggesa kerajaan Malaysia untuk mengkaji dan meminda Akta Kanak-Kanak dan Orang Muda Pekerjaan 1966 kerana menurut mereka, menurut Pesuruhjaya Kanak-Kanak Suhakam, Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal, beliau berkata bahawa Seksyen 2 Klausa 2 Seksyen 2 Subseksyen 2 pada akta tersebut perlu dikaji dan diperincikan mengenai kategori-kategori pekerjaan yang dibenarkan untuk buruh kanak-kanak. Dan akibat daripada pandemik COVID-19 ini, akta tersebut mungkin dieksploitasi oleh majikan untuk menuntut kanak-kanak ataupun untuk menggunakan kanak-kanak untuk bekerja. Dan Suhakam juga menyarankan kepada kerajaan untuk menggubal satu peruntukan khas mengenai buruh kanak-kanak kerana jika terdapat keperluan kanak-kanak bekerja disebabkan desakan ekonomi keluarga dan sebagainya akibat daripada pandemik COVID-19 ini, Suhakam menyarankan bahawa peruntukan khas digubal untuk melindungi buruh kanak-kanak ini. Dan Suhakam juga menggesa untuk kerajaan melaksanakan pelan tindakan nasional mengenai buruh kanak-kanak yang dilancarkan oleh ILO dan Kementerian Sumber Manusia sendiri pada 1 Oktober 2019. Menurut bekas Menteri Sumber Manusia, mantan Menteri Sumber Manusia iaitu Yang Berhormat M. Kulasegaran mengatakan bahawa Malaysia sebenarnya memang bercadang untuk menghapuskan buruh kanak-kanak menjelang tahun 2025, tetapi usaha tersebut tidak dapat dicapai disebabkan pertukaran kuasa kerajaan dan kabinet kerajaan. Secara kesimpulannya, kita dapat lihat bahawa isu mengenai buruh kanak-kanak ini merupakan isu yang global tetapi tidak kurang hangat juga diperdebatkan di Malaysia. Adalah tidak relevan sebenarnya untuk kita memasukkan terus penggunaan buruh daripada kalangan kanak-kanak ini kerana terdapat beberapa keadaan dan situasi tertentu yang mungkin memaksa kanak-kanak untuk bekerja. Mungkin daripada faktor desakan ekonomi dan sebagainya. Jadi apa yang kita boleh usahakan adalah dengan menggubal peruntukan undang-undang seperti yang telah digubal, iaitu Akta Kanak-Kanak 2001, Akta Kanak-Kanak dan Orang Muda Pekerjaan 1966, dan kita juga mungkin boleh berusaha untuk merangka strategi menguatkuasakan undang-undang tersebut secara menyeluruh dan berkesan agar tiada lagi kanak-kanak yang terlibat dengan buruh paksa. Sebagai contohnya, tiada kanak-kanak yang terlibat dalam pekerjaan yang berbahaya, tiada kanak-kanak yang dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tertentu, tiada kanak-kanak yang teraniaya, didera ataupun ditindas, dan juga tiada anak-anak yang dinafikan hak mereka sebagai kanak-kanak untuk belajar dan menikmati zaman kanak-kanak mereka. Jadi kita semua perlu berganding bahu, kerajaan dan juga mungkin beberapa NGO dan semua pihak perlu menggembling tenaga agar buruh kanak-kanak ini tidak dieksploitasi sewenang-wenangnya kerana kanak-kanak adalah merupakan golongan yang perlu kita lindungi. Sekian saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.